Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk minggu ini bagi meneruskan sesi pembelajaran setelah seminggu bercuti sekolah. Okay, untuk hari ini, untuk minggu ni kita akan masuk tajuk yang baru, keyakinan diri di air. Untuk tajuk ini, kita akan belajar kemahiran yang paling asas untuk belajar berenang. Okey. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jom kita tengok objektif pembelajaran kita terlebih dahulu. Okey, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan kemahiran keyakinan dan keselamatan di dalam air. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasikan konsep keyakinan dan keselamatan dalam air. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Okey. Jelas? Itu objektif pembelajaran kita. So, kriteria kejayaan pula untuk pembelajaran kita minggu ni adalah berkebolehan menyatakan cara mengawal pernafasan di bawah permukaan air. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 42. Okey, tengok muka surat 42. Okey, kemahiran yang pertama, kemahiran asas yang pertama. Okey, tajuk dia muka surat 42 tu adalah selam dan kawal. Selam dan kawal apa ni? Selam dan kawal pernafasan. Ini adalah kemahiran yang paling asas atau dikenali sebagai bobbing. Bobbing merupakan kemahiran mengawal pernafasan semasa dalam air. Okey, kemahiran ini biasanya untuk melatih diri supaya tidak bernafas semasa berada di dalam air. Kemahiran ini juga dapat melatih murid supaya lebih tenang ketika berada di dalam air dan seterusnya dapat mengelakkan daripada berlakunya kejadian lemas. Okey. Bobbing ni kalau kamu tengok dalam gambar raja pada buku teks kamu, okey, adalah kemahiran mengawal pernafasan, iaitu untuk membiasakan diri kita, okey, bila kepala ni berada di dalam air ataupun di bawah permukaan air, kita akan berhenti bernafas. Maksud berhenti bernafas ni apa? Maksudnya kita tak sedut. Kita tak kita tak sedut udara, kita hanya menghembuskan, kita hanya buang udara saja, kita tak sedut udara. Okey. Kalau kamu tengok gambar rajah dalam slide cikgu ataupun tengok buku teks kamu pun, maksudnya berdiri tegak di dalam kolam. Okey. Rendahkan badan kamu, okey, ke dalam air. Semasa berada di dalam air tu, jangan ambil nafas. Maksudnya semasa kepala berada di atas permukaan air, kamu ambil nafas, tarik nafas dalam-dalam. Bila dah turun, kepala dah masuk di dalam air, kamu jangan ambil nafas. Kamu hembuskan, buang udara yang kamu ambil tadi, kamu sedut. Okey, sama. So, kena ulang banyak kali supaya nak membiasakan diri. Bila kita buat banyak kali, kita akan biasa. Maksudnya bila kita sama ada kita berada dalam air, okay, sama ada kita terjatuh ataupun ada apa-apa yang berlaku, automatik badan kita akan biasa. Maksudnya bila kepala berada dalam air, kita tak akan bernafas, kita tak akan ambil nafas, kita hanya akan buang nafas saja. Okey. Tak apa. Jom kita tengok video
kemahiran ataupun aktiviti bobbing ni macam mana untuk kamu lebih memahami penerangan cikgu ni. Seterusnya, kita beralih kepada kemahiran ataupun latihan pertama untuk belajar berenang. Pertama sekali, tendang keribas posisi meniara. Tendang keribas ni apa? Tendang keribas ni maksudnya kaki kamu lah. Kayuhan kaki kamu semasa berada dalam air tu nak berenang macam mana. Okay. So, untuk kemahiran ni dia ada dua. Yang pertama, meniara. Yang kedua terlentang. Okay, meniara ni maksudnya kita kepala ni dalam air lah. Okay, muka kita ni berada dalam air. So, dalam posisi ni, lepas kita dah menguasai kemahiran bobbing tadi, maksudnya bila kepala kita dalam air, automatik kita hanya akan buang angin saja, buang udara saja. Kita takkan sedut. Sebab kalau kita sedut, kita akan lemah. Air akan masuk dalam badan, kita akan lemah. Macam itulah orang akan jadi lemah. Okay. So, untuk ini kita perlukan papan keribas. Papan keribas ni dia bukan pelampung lah. Dia bukan pelampung. Dia macam papan, kalau kamu tengok dalam gambar tu lah. Okay, dia papan yang akan membantu orang yang menggunakan papan tu untuk terapung. Okay. So, bila kita meniara, tangan kita lurus ke hadapan, pegang papan keribas tu. Kalau tak ada, kamu boleh guna pelampung lah. Okay. Kalau tak ada, boleh guna pelampung. Okay. Dan kaki kamu kena lurus sejajar dengan badan, maksudnya lurus lah. Badan dengan kaki kamu ni kena lurus. Atau kaki ni kena lurus. Tegak lah maksudnya. Seolah-olah kamu berdiri tegak. Tapi meniarap dalam kolam tu. Okey. Lakukan tendang keribas selang-seli ke atas dan ke bawah. Kaki tu kamu tendang. Tetapi, okey. Tendangan ni kena bermula dari paha, pangkal paha. Atau pangkal paha? Daripada paha ni. Bukan pada lutut. Bukan pada lutut. Kamu kena lurus kaki. Daripada paha ni kamu kayuh dah. Okay. Kaki tu lurus. Banyak orang salah. Masa berenang, biasa kita tengok kan. Masa mandi sungai, masa mandi pantai ataupun kolam awam mana-mana dulu sebelum COVID tu, kita nampak orang yang dia tendang kaki dia tu habis kocak ayak. Kan? Ayak tu kocak. Itu menunjukkan cara dia buat tu salah. Sebab dia menggunakan lutut. Bermula pada lutut. Maksudnya lutut dia bengkok macam tu. Kaki dia tu dia bengkok di lutut untuk buat tendangan masa berenang tu. Itu salah. Sepatutnya menggunakan daripada paha lagi. Daripada paha lagi. Kaki kamu dua lurus. Macam tu. Okay. Tak apa. Kita akan tengok video tendang keribas ni macam mana.
Okey. Ini adalah posisi yang kedua ataupun kemahiran yang kedua. Tendang keribas posisi terlentang. Okey, untuk posisi terlentang ni pula, okey, papan keribas tu kamu peluk. Okey, kamu peluk. Okey. Dan dagu kamu betul-betul letakkan papan keribas di bawah dagu kamu tu. Okey. So untuk yang ni kamu boleh bernafas seperti biasa dengan tenang. Sebab apa? Sebab muka kamu berada di luar, di atas permukaan air, bukan berada di dalam air. So untuk terlentang ni lebih senang lah untuk bernafas. So dalam posisi terlentang, okay, pegang papan keribas tu di dada. Peluk lah. Okay, macam dalam gambar aja. Okay, kaki sejajar dengan badan, maksudnya luruskan. Badan kamu tu kamu luruskan. Okay. Lakukan tendangan keribas selang-seli ke atas dan ke bawah. Sama juga macam tadi. Okay. Untuk berenang, sama ada posisi meniarap ataupun terlentang, kemahiran tendang keribas ni kena mula daripada paha. Kaki kamu tu kamu kena lurus. Bukan bermula daripada lutut. Jelas? Okey. Seterusnya, ni kalau ada kolam renang lah. Okay. So, kita bolehlah berlatih kemahiran meniarap tadi dan tendang keribas terlentang. Tapi menggunakan papan keribas di kolam. Okay. So, untuk kemahiran ni kita kena buat seorang-seorang lah. Tapi dalam pembelajaran kita, untuk kali ini kita hanya belajar teori. Cikgu akan mengajar ni teori sahaja. Okay. Sebab kita tak ada kolam. Okay. Kita akan belajar teori. Cuma kalau kamu ada kolam renang di rumah kan, yang kolam angin, yang pam angin tu, kalau kamu ada, kamu bolehlah berlatih di rumah. Okay. So itu saja pembelajaran kita untuk tajuk yang baru ni. Sekarang kita tengok tugasan minggu ini. Okay, yang pertama, cikgu nak kamu rakam video tutorial kemahiran tendang keribas meniarap dan terlentang. Okay. Untuk video tutorial ni, cikgu nak kamu tunjuklah macam mana cara tendang keribas meniarap dan terlentang. Okay. So gunakan tilam sebagai alas. Jangan buat atas tanah, jangan buat atas lantai yang keras. Okey, gunakan tilam. Kemudian, gunakan bantal menggantikan papan keribas. Dan kamu tunjuk kaki kamu tu tendangan daripada pangkal paha, bukan kamu bengkok lutut kamu. Tak mau, itu salah. Okey. So, minta bantuan ahli keluarga untuk merakam video aktiviti tutorial kemahiran tendang keribas yang kamu buat tadi. Bila dah siap, kamu boleh hantar rakaman tadi menggunakan link yang cikgu sediakan. Cikgu letak link dalam arahan tugasan grup kelas kamu dalam aplikasi Telegram ataupun aplikasi WhatsApp. Jelas semua? Okey, tugasan yang pertama, rakam video. Tugasan yang kedua, layari internet, dan lakukan carian maklumat tentang flutter kick in swimming. Kamu buka
Kalau kamu tak ada komputer, kamu tak ada laptop, kamu gunakan handphone kamu. Buka internet. Okay. Kamu type Flutter Kit in Swimming. Macam mana nak eja cikgu? Okay. Dalam buku teks muka surat 44, bahagian bawah tengah. Dia dalam ruang petak kotak warna hijau tu kalau tak silap cikgu. Okay. So kamu type benda tu, kamu search, tekan search cari maklumat. So cikgu nak kamu salin maklumat yang kamu dapat dalam buku tulis PJK kamu. Buku pendek tu kan, buku tulis kamu pendek tu. Kalau tak ada tak ada komputer, kamu gunakan handphone, search, dapat maklumat tu kamu salin balik apa yang kamu dapat dalam buku tulis. Kalau ada gambar apa, kamu terror nak lukis, kamu boleh lukis. Kalau tak payah lukis. Yang penting maklumat yang kamu dapat tentang Flutter Kit in Swimming ni, kamu tulis dalam buku tulis PJ. Okay. Bila dah siap, ambil gambar. Okay, gambar semua maklumat yang kamu dah siap cari tadi tu lah, kamu dah salin tulis dalam buku. Ambil gambar, lepas tu hantar gambar tu menggunakan link yang cikgu sediakan. Cikgu sediakan link dalam arahan tugasan. Cikgu letak dalam grup kelas kamu. Dalam aplikasi WhatsApp dan aplikasi Telegram. Guna link tu untuk hantar. Okay. Okay. Cikgu rasa itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. So, cikgu mohon kerjasama semua untuk mengikuti sesi pembelajaran. Jangan lupa isi kehadiran. Jangan lupa isi kehadiran untuk sesi pembelajaran kita dan hantar semua tugasan yang cikgu bagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.